Alright. Okay. So tajuk malam ni memandangkan market pun off kan, cuti kan. So tajuk malam ni lebih santai sikit lah. Tapi santai pun sebenarnya sangat penting. Okay, sangat penting sebab dia akan menentukan kita punya journey kita dalam trading ni. Nak ke mana sebenarnya. Okay, sama ada kita ni nak bertahan lama ke dalam trading ni ataupun hanya sekejap saja. Maksudnya sekejap tu maksudnya tak boleh bertahan lah. Kita asyik loss, kita asyik MC sampai kita give up kan. So kita tak nak macam tu. Alright. So first kali untuk yang baru, saya perkenalkan sekali lagi. Nama saya adalah Hafiz. Okay, boleh panggil Cikgu Hafiz. Dan saya merupakan student Tok Mat lah. Okay, dan pengalaman trade sebenarnya saya dah start trading ni daripada 2019. Okay, daripada 2019. And then sampailah saya dah berguru dengan ramai orang. Dan sampai yang last sekali adalah Tok Mat lah. Dan dengan ilmu Tok Mat lah saya boleh konsisten sampai sekarang. Okay, saya dah banyaklah sebenarnya ilmu yang saya belajar daripada Tok Mat dan Tok Mat amanahkan untuk mengajar tim Tok Mat. So harapannya adalah satu, supaya korang pandai trade, pandai bagi signal untuk diri sendiri. Maksudnya kalau Tok Mat tak bagi signal pun, okay, waktu market dah open korang boleh trade je. Okay, tak ada masalah pun. So tak perlulah harapkan 100% signal. Okay. Ryan, get well soon. Okay, thank you. Hari ni birthday saya. Happy birthday. Okay. Semoga dipermudahkanlah segalanya. So korang pun stay safe, okay, jaga diri, jaga kesihatan. Okay, saya pun tak tahu dapat dari mana. So benda ni dah sekeliling kita kan. So kena jaga diri je. Alright. Okay. So first kali kita start lah kita punya kelas kita dengan tajuk dia. Okay, tajuk dia apa malam ni? Tajuk kita adalah emosi versus technical. Okay, emosi versus technical. So dalam trading ni, mesti orang akan kaitkan dua benda ni, emosi dengan technical. Okay, apa maksud emosi versus technical ni? So kalau selalu kita dengar kan, orang akan cakap yang mana emosi ni adalah 90% yang mempengaruhi trading kita. Technical ni adalah 10% je. Okay. So maksudnya emosi ni memainkan peranan yang besar dalam kita punya trading. So kalau korang nak berjaya dalam trading, maksudnya korang nak konsisten, korang nak bertahan lama dalam trading, korang kena kuasai emosi ni lah. Okay, korang kena kuasai emosi ni. So before saya nak masuk tentang emosi, technical ni, apa yang korang perlu buat, dan malam juga saya nak touch berkenaan dengan layering lah, macam mana korang nak layer dengan betul, and then macam mana korang nak jaga korang punya lot size. Okay, so saya nak cerita sikit yang mana pengalaman saya trade. Okay, yang mana saya pun macam korang. Masa start trading, mestilah kita excited kan, kita buat duit. And then pernah MC, tipulah kan. Siapa yang trader yang tak pernah MC tu tipulah. Okay, MC tu orang kata macam benda biasa kan, dah lali dah kan. Kita depo hari ni, tak sampai 2 jam dah MC. Betul tak kan? Benda tu biasa. And then pernah loss. Loss pun pernah loss banyak. And then macam mana kita nak bangkit? So apa yang saya figure sebenarnya, teknik saya guna dari dulu sampai sekarang sama je. Okay, maksudnya saya guna hanyalah naked chart. Naked chart tu apa? Chart kosong kan, pada tak ada indicator, hanyalah SNR, trendline, engulfing dan sebagainya. Dan sampai sekarang pun still guna naked chart, tapi lainnya sekarang saya dah boleh konsisten. Maksudnya bukan sebab teknik, okay, tapi sebab emosi, cara macam mana saya kontrol emosi saya, macam mana saya juga jaga money management saya. Itu yang penting, yang mana saya nak share pada korang. Alright. Bukan birthday saya. Okay, bukan birthday saya korang ni. Birthday orang lain ni. Bukan birthday saya. Tadi birthday siapa dari? Hari ni bukan birthday saya. Birthday saya bulan 12.
Okay, korang ni buat lawak. Alright, so apa yang saya nak korang faham, yang mana kita trading ni, kita tak nak lah kita trade hari ni kita profit kau-kau kan, esok kita loss semua pula tu, and then tak pun sepanjang minggu Isnin sampai Khamis kita profit, hari Jumaat kita MC. So tak nak, kita tak nak macam tu. So saya harap siapa yang join kelas malam ni ubahlah benda ni, sebab kita nak trade ni, kita nak trade lama. Okay, kita nak trade lama. So kita tak nak trading ni menyusahkan kita. Maksudnya kita yang kena keluar duit, okay, untuk depo kan. Patutnya kita lah nak jadikan trading sebagai turning point dalam hidup kita. Alright, so first kali saya nak bagi tahulah, saya nak share dengan korang apa benda yang korang kena elakkan. Emosi ni, apa benda yang korang kena elakkan. Okay, first kali boleh tulis boleh tulis. Sekejap lagi kita akan masuklah bab technical sikit. First kali, benda ni korang kena elakkan. Benda yang perlu okay, benda yang perlu elakkan ni, yang pertama adalah kejap yang pertama adalah fear of missing ataupun FOMO. Okay, fear of missing out ataupun FOMO. Benda ni korang kena elakkan. Maksudnya, contohnya macam mana? Contohnya, price, contohnya price dalam keadaan sideways, and then tiba-tiba price break. So korang nampak, price tengah dalam keadaan apa? Dalam keadaan uptrend. Betul tak? Price dalam keadaan uptrend. Okay, sekejap saya punya tak detect. Sekejap. Saya punya pen tak detect, saya share sekejap Sekejap. Start share. Right. Okay, contoh fear of missing out. Contohnya dekat sini uptrend kan, ataupun bullish lah, market tengah bull. So tiba-tiba korang entry dekat sini, korang nampak market naik, korang pun buy, entry buy. So fear of missing out ni, maksudnya FOMO ni, korang masuk market ataupun korang trade ni bukan based on analisis korang, tapi sebab korang takut terlepas peluang. Okay, entry market bukan sebab analisis, tapi sebab takut terlepas peluang untuk buat duit. Okay, so bila korang entry, contohnya korang entry buy, and then tiba-tiba market reverse, so korang dah loss. Ini benda yang pertama lah. Okay, tipulah, saya sendiri pernah macam ni. Okay, sebagai newbies lah dulu. Okay, dulu. Sekarang dah tak lah. Biasanya waktu bila macam ni? Cuba komen sikit. Waktu bila biasanya price spike? Price tiba-tiba spike ke atas ataupun tiba-tiba junam. Waktu news kan? Waktu news biasa, waktu FOMC ke, NFP ke. So
biasanya waktu ni lah kita boleh buy lah kan, tengok price spike je nak buy, tiba-tiba buy, dia bagi shadow saja. So benda ni yang buatkan kita MC, melainkan kalau korang dah ready satu account yang mana untuk willing to lose, itu lain cerita lah kan. Tapi kalau korang guna main account korang buat macam ni, tu bahayalah. Okay, bahaya. Itu yang pertama. Okay, so kalau korang tak sempat salin, nanti korang screenshot je. Kalau tak sempat pun nanti korang tengok balik recording. Okay, so yang kedua adalah benda yang korang kena elakkan, overtrade. Overtrade ni tipulah, saya pun dulu, dulu memang selalulah. Biasanya sebab apa overtrade? Kenapa kita overtrade? Sebab kita tak ada apa? Tak ada trading plan dan daily ataupun weekly target. Sebab ni kita overtrade. So jangan sesekali overtrade lah. So macam mana kita tak nak overtrade? Korang kena buat target, trading plan korang. Contohnya, contoh saya buat kat sini adalah korang ada modal 1000 USD. Okay, 1000 USD. So korang target 10%. Katakan daily korang target 10%. 10% pun banyak tau. Okay, kalau korang dapat konsisten, nanti saya ajar korang macam mana korang nak konsisten dengan hanya buat 10% saja. Okay, setiap hari 10%. Okay, so 10% ni daripada 1000 adalah 100 lah. 100 USD sehari. Okay, so kalau 5 hari dah 200 tak. Dah 500 USD. Okay, dalam RM dalam apa? Okay, dalam 2400. Okay, so korang tak payah target banyak. Korang tak perlulah target setiap hari korang nak flip account. Maksudnya flip account tu apa? Modal 1000 USD korang nak flip jadi 100%, 2000 USD. Boleh, bukan tak boleh. Tapi bila target kita besar, risk kita pun besar. Okay, so korang, saya nak ajar malam ni, kita trade secara santai saja, kita ada target. So bila kita dah capai kita punya target 10% daily, stop. Okay, stop trade. Stop trade walaupun waktu tu ada setup lah. Okay, kalau contohnya setup tu korang betul-betul yakin, boleh nak entry, tapi make sure jangan sesekali besarkan lot size korang. Okay, so trade dengan santai lah. Okay, bila korang dah capai target. So sebenarnya dulu 2019 saya start trading waktu saya study lagi lah, dekat degree lagi, and then saya buat macam ni. Saya start target satu hari 100 USD. Bila dah capai, saya buat macam ni tau. Mungkin ada yang tanya dekat sini, 100 USD tu kena buat hari-hari sampai bila? Sampai bila? Korang kena buat 100 USD sehari, contohnya, ni contohnya kalau korang ada 500 USD, buatlah 10%, which is 50 USD. Ikut modal. Ni saya letak 10%. Contohnya korang buat, macam saya kata, 100 USD sehari dengan modal 1000 USD. So sampai bila? So korang buat ni konsisten, ni 100 USD sehari ni korang kena ingat lah, dalam satu hari tu takkanlah tak ada langsung loss. Akan ada loss. Okay, tapi cover lah balik. Cuba recover balik sampai korang dapat 100 USD. So bila dah dapat ni, korang cuba buat sampai 2 bulan berturut-turut. Okay? Sangkut. Clear tak suara? Clear Okay, so saya nak korang dengar betul-betul tau. Ni tips daripada saya, macam mana korang nak achieve benda ni. So korang kena buat benda ni 2 bulan berturut-turut. Okay, cuba buat. Tak kisahlah. Kalau korang modal 100 USD, cuba buat setiap hari 10 USD. Okay, setiap hari 10 USD. Takkanlah tak boleh. Mesti boleh. Okay, cuma ini untuk korang konsisten tau. Kita bukan nak
trade hari ni terus kaya. Kita nak ajar diri kita konsisten, biasakan dengan disiplin diri. Sebab bila korang dah start disiplin diri, insya-Allah korang boleh pergi jauh lah. Okay, kita bukan dekat sini bukan nak flip account, nak grow account ya, memang kita nak grow account, tapi kita tak nak lah hari ni kita grow 100%. Esok kita loss semua. Tak pun hari ni kita grow 50%, esok kita loss 30%. And then lusa kita loss lagi 20%. So tak nak macam tu. Okay, biar kita ada target 10% per day. Okay, 10% per day dah okay dah. Cuba buat 2 bulan berturut. Bila korang dah achieve, increase lah korang punya target. Okay, contohnya 2 bulan kan. Sekejap Okay, contohnya 2 bulan. Before ni kita dah buat 2 bulan turut-turut 100 USD. So, setiap hari kita buat 100 USD selama 5 hari, seminggu. So, 2 bulan ada, kalau kita tolak ambil 1 minggu 5 hari, 40 hari lah total. Betul tak? 40 hari. Sekejap. Betul lah, 40 hari lah. 1 bulan kita ambil 20 hari je yang kita trade. Okay, so 2 bulan 40 hari. 40 kita darab dengan 100. So kita dah ada kat sini adalah 4,000. Katakan 4,000 USD. So korang janganlah guna 4,000. Okay, korang janganlah guna 4,000 USD. Lot yang sesuai. Okay, sekejap lagi kita tengok yang lot sesuai. So bila korang dah dapat contohnya profit 4,000 kan, janganlah guna profit tu semua untuk trade balik. Korang ambil 2,000 je. Okay, maksudnya 2,000 lagi korang withdraw lah. Okay, korang withdraw lah. Dia sebenarnya lagi bagus kalau korang letak, asingkan ke wallet ke. Tak kisahlah kalau korang nak masuk withdraw bank account pun boleh, tak masalah. Tapi lepas 2 bulan tu korang start dengan new capital, which is korang besarkan lah korang punya capital korang dan buat benda yang sama. Daripada 2,000 ni 10% juga. So maksudnya apa? 200 per day. Okay, 200 USD pula per day. So cubalah buat, cuba konsisten pula. Sama je macam atas ni. Buat 2 bulan. Dan seterusnya lah, sampailah korang increase korang punya capital. Macam ni lah kita nak konsisten and macam ni lah kita nak grow account. So kita tak nak hari ni kita depo 1,000, esok kita profit 100%, memanglah bagus. Kita terus profit 2,000. Tapi adakah kita boleh jamin esok, lusa dan seterusnya kita akan profit 100% juga? Okay, korang kena ingat, nak profit besar, risk pun besar. Okay, lot size sekejap lagi saya akan sentuh lah. Sebab ni tentang baru nombor 2, benda yang korang perlu elakkan. Okay, so far faham tak? Faham tak untuk point number 2 ni? Jangan overtrade. Korang kena ada trading plan, daily ataupun weekly. Kena ada target. Okay, kena ada target. So ikut modal lah, kalau modal 100, 10% adalah 10 USD. Cubalah buat sepanjang 5 hari tu dapatlah 50 USD. 50 USD lah 200 setengah kan, 240 ringgit. Okey lah kan, banyak lah sebenarnya. So jangan depend on, dia sebenarnya modal ni tak kisahlah modal berapa pun, kalau korang tak boleh manage account kecil ni, terus terang saya cakap dengan korang, yang mana bila korang tak pandai manage account kecil, bila korang trade account besar pun sama je, still korang takkan dapat grow juga. Sebab bila kita trade account besar, lot size kita pun akan besar. Itu memang reality lah. Okay, so belajar untuk manage account kecil dulu. Okay, boleh share note kat channel tak? Okay, nanti saya cuba Alright, okay, so itu point number 2. Okay, so malam ni kita nak santai-santai supaya esok market dah buka kan.
Esok Isnin, so korang kena buat lah. Okay. So saya nak tengok nanti, next class saya nak tengok berapa ramai yang dah grow account dengan cara ni. Maksudnya saya tak nak tengok berapa ramai yang grow yang tertinggi, saya nak cuba tengok berapa ramai yang konsisten, berapa ramai yang tak MC. Senang kita tak loss banyak, tak MC. So tak nak lah hari ni kita depo, esok kita nak depo lagi. So tak nak macam tu. Okay. Alright, so saya nak challenge korang, boleh tak dalam minggu depan lah, start Isnin esok, cuba buat macam ni. Kena ada daily target. Siapa yang tak ada lagi, cuba tulis dekat kertas berapa modal yang aku ada dan berapa yang aku nak dapat. Kita letak 10% je dulu. Setiap hari cuba. And then dah dapat, stop. Okay, boleh? Alright. So, number 3. Okay, number 3 adalah benda yang korang perlu elakkan. Tamak. Tamak ni maksudnya ada 2 lah. Contoh dah 4 setup korang profit, and then setup ke-5 korang letak lot besar dan loss besar. Okay. Siapa pernah macam ni? Saya pun pernah. Tipulah tak pernah. Okay. Sekejap Okay. So waktu awal-awal dulu, waktu awal-awal trade dulu, biasa buat macam ni. Sebab kita yakin lah dalam satu hari tu aku dah win 3 ni, 4 win. So setup yang ke-5 kita expect mesti akan win juga lah. So kita pun letak lot lagi besar. Sebelum ni kita pakai kosong bawah 1. Tiba-tiba setup ke-5 kita pakai 1 kan, lot 1 kan. And then kena pula SL. Paling teruk kalau korang tak letak SL, MC tu. So benda ni selalu berlaku. Okay, so jangan. Alright. So contohnya macam signal pun, walaupun signal yang Tok Mat bagi, dia banyak profit kan. Kalau kita tengok kan, win banyak. Still korang kena jaga money management. Sebab kita tak tahulah market ni. Kadang-kadang tiba-tiba ada news ke apa kan, kita tak prepare benda tu kan. So tiba-tiba waktu korang letak lot besar tu, waktu tu lah nak jadi. Alright. So kena ubah. Okay. Jangan terlalu yakin dan overconfident dengan setup kita. And then number 2. Ini pun satu juga. Ramai lah sebenarnya saya nampak. Trade dalam contohnya dekat sini, korang dah trade, dah running profit dah 20 pips. Tapi tak set BE. Sebab apa? Sebab takut price reverse dan nanti untung sikit. Panjang sikit Tengok-tengok. Hit SL. Ini pun selalu juga. Okay. Selalulah saya nampak. Dan saya pun pernah buat benda ni. Dan saya tak nak korang ulangi. Okay. Contohnya kita dah trade. Running dah 20 pips. 30 pips. Kita ni degil tak nak close. Okay. Tak nak close tu okay lagi lah. Tapi kita tak letak break even. Kita tak letak BE. So bila kita tak letak BE ni, bila market reverse, kita biasanya lah untuk pengalaman saya, biasanya kita ni lebih rela kita hold loss berbanding profit, betul tak? Contoh, dah running 10 pips, kita tak sabar nak close. Tapi bila tengah floating loss, kita sanggup hold sampai MC. Betul tak? Siapa macam tu? Siapa macam tu? Ke saya seorang je macam tu? Okay, tak tengok ada geng tak dalam ni? Kan, betul kan? Kita lebih rela floating loss beratus USD, tapi kita tak nak cut loss ni, kita degil, kita tak nak cut loss.
Kita lebih rela floating sampai hit SL ataupun sampai MC dengan harapan ni dah guna teknik harapan dengan harapan price patah balik. So lebih baik lebih baik kita secure dulu apa yang kita ada. Contohnya running dah 20 pips, running dah 40 pips, set lah BE ataupun close lah half. Close lah half. Contohnya kita dah contohnya korang tahu tak korang boleh close half. Nanti korang cuba search YouTube macam mana nak partially close. Contoh korang masuk lot satu entry and then dah running 20 pips ataupun 40 pips. Korang boleh close 0.5 dulu. Korang boleh partially close. So nanti cuba search YouTube, korang belajar. Ada caranya. Korang boleh partially close walaupun korang masuk satu entry saja. So at least korang dah secure half profit. So ini penting apa yang saya cakap ni biasanya pengalaman saya juga. And then number 4, benda yang korang kena elakkan, tidak mahu mengaku salah bila trade, langgar analisis, tak nak cut loss. Ini yang saya cakap tadi lah. Biar sampai SL atau paling teruk biar sampai MC. So kita tak nak macam ni. So kalau korang nak konsisten dalam trading, korang jangan sesekali lawanlah analisis korang. Ini kita panggil disiplin. Kena disiplin diri dalam trading. Contohnya kita dah marking zone ni untuk buy. Zone ni untuk buy. Tapi dia dah break kita punya zone buy and then dah break kita punya support, kita masih hold buy. So kita kena ada reason. Ingat apa yang saya pernah ajar before ni, kita nak hold kita punya trade, kita nak cut loss ke, mesti ada reason. Kenapa? Kalau dah ada reason yang kuat, yang mana price ni akan junam lagi, contoh dah break support, dia akan cari new support. So kita tengok contoh kat sini. Contoh kita buy. And then price junam, dia dah break. Dia dah break sini. So dia next dia nak pergi mana? Dia nak pergi sini. Saya punya dia tak detect. Sekejap Sekejap. Right. So dekat sini korang pun hold. So sini dia dah break dah zone. So janganlah hold sebab next dia akan cari kat mana? Support yang baru. So cut lah. Better cut loss and then entry balik kat sini. So kena disiplin diri. So janganlah hold sampai price junam. Tiba-tiba dia belum break, dia buat lower kan, buat low baru kan, new low kan. So kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Itu yang number 4. Then sekejap. Nombor 5 pula adalah ni mostly juga orang buat. Nombor 5 adalah paksa diri untuk trade. Maksudnya apa? Paksa diri untuk trade ni,
bila set up, tak ada, cuba nak ada pen. Okay. So korang kena ingat, tak selalu market nak bagi korang setup, ataupun kalau korang contohnya korang trade gold saja kan, bukan setiap masa gold akan bagi setup kat korang. Melainkan kalau korang trade banyak pair, so bolehlah cari, kalau pair ni tak ada setup, boleh trade pair lain kan. So kena ingatlah, contohnya kalau korang fokus satu pair, kena ingat yang mana kalau kita tak buat apa-apa pun merupakan satu strategi. So tak ada masalah kalau kita tak trade. Okay, yang paling penting adalah kita bukan trade sebab kita bosan. Jangan sekali macam tu. Okay, so faham tak? Okay, so saya tak nak yang mana korang dekat sini, bila korang tak ada analysis, tak ada setup, maksudnya waiting game lah. Betul tak? Waiting game. Kita tunggu price nak masuk zone kita. So kita pun trade. So jangan sekali, okay? So kita tak nak paksa diri kita untuk trade. Bila tak ada setup, tak adalah, okay? Bila tak ada setup, dia sebenarnya macam ni tau. Apa yang kita nampak ni dengan orang lain nampak mungkin tak sama. Mungkin orang lain dia nampak buy, tapi buy dia mungkin long, okay? Buy dia mungkin untuk swing, tapi kita nampak sell dulu. Sell kita mungkin untuk scalping. So setiap orang sebenarnya tak ada betul, tak ada salah. Okay, tak ada salah. Cumanya lain perspektif lah. Okay. So kena ingat 5 benda ni. Okay, yang pertama adalah FOMO ataupun fear of missing out. Yang mana korang jangan entry market ni, maksudnya korang entry ni bukan sebab analisis. Okay, tapi sebab takut terlepas peluang untuk buat duit. Maksudnya waktu news kan. Contohnya price dah jalan dah pun, tiba-tiba barulah korang nak buy kan. Tiba-tiba dia bagi shadow, just junam turun bawah. Dah loss kat situ. Dan nombor 2 adalah overtrade. Okay, korang kena ada trading plan, kena ada daily, weekly target. Siapa yang tak ada lagi, esok sebelum start trade korang dah kena buat dah benda ni. Ataupun malam ni korang dah siap buat dah. Okay, maksudnya korang ada berapa modal korang. Contohnya 100 USD. Okay lah, it's okay. Tak semestinya kena ada 1000 USD. Kalau ada 100 USD, buatlah 10%. 10% apa? 10 USD daily. Okay lah, 10 USD daily. 5 hari dah 50 USD. Dah RM240. Okay, siapa nak bagi seminggu RM240? Okay. So, penting. Okay, penting kena ada ni. So, contoh korang dah buat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, cuba buat selama 2 bulan. Ini apa yang saya buat. Saya share ni apa yang saya buat. Okay, masa study dulu, 2019 saya start trading. 5 bulan selepas saya start belajar trading tu, alhamdulillah saya dah boleh konsisten lah. Okay, saya buat 2 bulan turut-turut 100 USD sehari, and then bila dah capai 100 USD sehari selama 2 bulan, increase kita punya capital. Okay, secara tak langsung bila kita increase capital kita punya persen pun increase lah. Betul tak? Bila capital contoh 2000 USD, 10%, persen yang sama 10%. Kita tak increasekan target still sama, cuma kita increasekan capital saja. So 200 USD sehari. Buatlah 2 bulan lagi. Okay? 2 bulan lagi. Faham tak? So bila dah capai, korang sendiri dah boleh manage lah lepas tu. Percayalah cakap saya. Korang akan nampak account korang grow dan korang trade ni lebih selesa dan tak kejar apa-apa. Itu yang kita nak. Kita tak nak bila kita masuk trade, setiap minit kita nak tengok price. Sebab apa? Sebab kita takut. So, korang nak tahu lot size yang sesuai. Macam mana korang nak tahu lot size yang sesuai untuk korang? Lot size yang sesuai adalah bila kita masuk, kita dah tak kisah dah kalau loss. Faham tak? Maksudnya kita willing to lose berapa. Janganlah kita masuk lot size yang besar, hati kita tak tenang. Maksudnya lot size tu bukan untuk korang. Okay? Dan tamak. Ni yang saya dah cakap lah tadi. Dan 4, tak nak mengaku salah. Dan 5, paksa diri untuk trade. Okay, so saya harap korang dapat yang tu. So, saya nak ajar juga tentang lot size. Tadi ada yang tanya kan, berapa lot size yang sesuai? Okay, so lot size yang sesuai adalah
macam saya lah. Okay, macam saya buat kena buat kena tengok ni. Berapa korang punya persen willing to lose. Okay, contoh saya bagi. Contoh dekat sini saya letak 1000 USD. Persen willing to lose, contoh dekat sini korang nak loss 10% saja. Okay, 10% maksudnya berapa? Kat sini 10% maksudnya 100 USD. 100 USD je korang punya risk. Okay, 100 USD saja korang punya risk. So lot size pula, lot size untuk 100 USD ni macam mana? Okay, berapa lot size yang korang masuk? So ikutlah, korang kena tengok SL korang. Okay, contohnya SL korang sekejap, saya tengok Contoh, korang guna lot 0.1. Okay. So contoh korang sekejap Okay. Contoh lot 0.1 SL kita ambil gold 40 pips. Ini contoh. So SL 0.1 40 pips ni kalau kita loss berapa? 40 USD lah. Kalau kena SL 40 USD. Ni 40 USD kita akan loss. Kalau SL 40 pips dengan lot 0.1. So lot yang sesuai adalah below ni. Below risk kita. So ni still okay tak 0.1 ni? Okay. So bolehlah guna 0.1 single entry. Bukan 0.1 bukan 0.1 apa korang entry banyak-banyak. Okey, jadi kita tengok pula tentang entry. Macam mana kita nak separate. Okey. Okey, jap Ni saya tunjuk contoh dulu Okey. And then kita try tengok. Kita buat. Kita try buat lot 0.2 pula. So SL kita buat, saya letak ni lah saya letak 50 pips. Kadang zone kita besar kan. So saya letak je. Contoh. So ni okay. So kita buat pula lot 0. Betul lah. Okay, 0.1 kita kalau kita loss 50 pips, 50 USD kan. Betul lah sebab kita jarak dengan point, okey. Apa 0.1 40 pips SL 4 USD itu 0.01 tu. Okey. Sebab ini saya rasa korang mungkin tak clear lagi. Kalau kita nak macam mana kita nak kena pasti berapa USD. Okey, contohnya SL 50 pips. Dia bersamaan dengan 500 point. Okey, 500 point. Kita tengok kat sini. Tengok Kau tengok kat sini. Kau nampak tak yang tengah sebelah kiri, okey, sebelah kiri yang gerak tu. Okey. Sebelah kiri number yang tengah tu 1708 1641. Ini adalah point. Okey, ini 1641, okey, 1641 point bersamaan dengan 164 pips. Okey. 164 pips. Okey. So, kalau kita nak darab, contoh kita pakai 0.1, kita darab dengan 500. Okey, bukan kita darab dengan 50. So, dapatlah 50 USD. Ini cara calculation dia lah. Okay. So, contoh kita tengok pula. Kalau 0.2, berapa yang kita loss? Okay. Adakah still dalam kita punya range 100 USD? So, SL kita pun sama. Lot 0.2 kita akan dapat sini
100 USD. Masuk satu lot, satu entry 0.2 dah 10% kita loss. So tak nak lah. Maksudnya 0.2 ni tak sesuai lah untuk kita. Okay, melainkan kalau SL kita besar, SL kita kecil, itu lain. Okay, itu lain. Contohnya kalau korang trade sini katakan, korang ni sharp entry lah, jenis trade memang sharp entry. Korang letak SL 20 pips, okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so maksudnya dekat sini 0.2 adalah tak sesuai lah sebab satu entry je dah boleh loss 10%. Okay, so maksudnya korang kena guna 0.2 ke bawah. Okay, faham tak? 0.2 ke bawah. And then ada cara juga nak guna. Ada cara juga. Contoh Marwan Al-Hakam bukan 10 USD ke? Bukan, dia 100 USD. Okay? 0.2 dia darab dengan 500. Bukan darab dengan 50. Okay? Macam ni saya ajar tadi. Ni. Cara calculate. 50 pip sama dengan 500 point. Okay? Kena darab dengan 500. Okay. So, sekarang ni saya cerita tentang single entry. Tapi, how about kalau kita buat martingale layer? Okay? Martingale layer. Macam mana? Macam mana martingale layer? So, ini yang penting. Contoh Okay, contoh. Ada beza. Contohnya dekat sini korang masuk 0.1 lot. Okay, 0.1. Katalah korang sell lah kat sini. Sell 0.1. And then SL korang saya buat SL atas ni 40 pips. Saya tak 50 pips lah. Tadi contoh kita 50 pips. Okay. 50 pips dari mana? Dari entry point kita. Contohnya entry point kita kat sini. Contoh kita entry. Contohnya signal dekat sini 0.1 lot kita masuk. So kalau kita masuk lot 0.1 single entry, okay? Single entry and then hit SL kita 50 pips, kita akan loss berapa? 50 USD loss. Lot 0.1 ke 0.01? Lot 0.1 lah. Okay. Lot 0.1 ni. Lama. Ini. Ini kan kat sini. Ni. Saya tengah cakap tentang lot 0.1. Bukan 0.01. Ini 0.01. Kalau 0.01, lain pula calculation dia. Sekarang ni tengah 0.1 lah. Okay. Tak sama tak sama. Okay. So korang kena tengok betul. Okay, ni contoh. Ini kita cakap tentang single entry. Contoh korang entry 0.1 and then hit SL korang 50 pips, korang akan loss 50 USD. So sekarang ni saya nak ajar korang macam mana martingale layer boleh minimizekan korang punya loss. Okay. Okay. Tengok Tengok betul-betul. Ini contoh korang entry 0.1. 50 pips. Jika modal 100 USD, entry 0.1 tak boleh. Okey, jika modal 100 USD, tengok sini. Sekarang ni saya buat modal 1000 USD. Okey. 10% maksudnya loss 100 USD. So kalau modal korang 100 USD, 10% adalah berapa? 10 USD. Korang boleh loss 10 USD sahaja dengan modal 100. Okey? Faham Sekarang ni kita tengok modal 1000. So 10%. 10% ni fix. Ikut modal korang lah. Kalau korang punya modal 50 USD, korang boleh loss berapa je? 5 USD saja. Okey? Right. So, okay,
Tengok ini yang pertama. Explanation pertama. Korang entry single entry 0.1 lot, hit SL 50 pips, korang akan loss 50 USD. Okey. Okey, sekejap lagi saya bagi sampel example untuk 100 USD pula Okey. So, ni kita tengok martingale layer pula. Okey. Contohnya dekat sini, korang nak guna lot berapa tadi? 0.1. Korang nak guna lot 0.1. Macam first, contoh yang pertama, korang terus masuk 0.1 tapi dengan martingale layer ni, korang janganlah masuk 0.1, pecahkan. Daripada 0.1 ni korang boleh letak 0.02, 0.03 dan last 0.05. Tak cantik pula, sekejap korang pecahkan macam ni. Okey, pecahkan macam ni. So, bila korang first entry, jangan lot besar terus. Okey? Jangan lot besar terus. Maknanya SL tu kita boleh ikut pada betul. Kalau 0.1 bersamaan 0.1 ke atau 0.01, alamak saya pening. 0.1 itu adalah 0.1 lah. Okey. Cumanya dekat sini lot yang korang nak masuk tadi yang first adalah 0.1 lot. Faham tak? Korang masuk single entry. Tapi contoh yang kedua ni saya nak ajar korang cara kita nak layer dengan korang tak guna 0.1 tapi korang pecahkan lot. In total tetap totalnya 0.1. Okey, faham tak? Sebelum tu saya nak tanya korang faham dulu tak? Lot 10 sen, okey. Aduh. Lot 10 sen, bukan lot. Okey. Faham, okey. Faham. So, first entry korang adalah korang masuk 0.02. First entry. Macam tadi korang masuk lot 1 sen. Lot 1 sen 0.1. Tapi korang guna lot berapa? 0.02. Okey? 0.02 korang masuk. So first entry korang janganlah terus masuk 0.1, masuk 0.02. And then bila price naik, katakan price naik. Korang nak sell ni. Kata kita nak sell tapi price naik. Naik. Dekat sini kita masuk lagi 0.03. Okay. And then last layer baru masuk 0.05. So macam mana kita nak tahu bila kita nak entry, bila kita nak layer? Okay, bila kita nak layer? Bila kita nak layer adalah biasanya kita layer every 10 pips. Okay, setiap 10 pips floating kita layer. SL tu tetap biasa, SL tu tetap. Okay, setiap 10 pips kita layer. Setiap 10 pips kita layer. Okay, contohnya dekat sini okay, contoh sini 50 pips. Okay, katakan dekat sini kita masuk 30 pips lah. Maksudnya lepas 20 pips daripada 0.02 tu floating 20 pips. Sini 20 pips. Dah belajar maths pula kan. So lepas floating 20 pips korang masuk lagi 0.03. Ini adalah first layer. So jaraknya dengan SL adalah berapa? Jaraknya dengan SL adalah cepat. Siapa pandai maths kat sini? Berapa jarak 0.03 dengan SL? Cepat. 30 pips. Betul. 30 pips. Okay. And then dia floating lagi. Price floating lagi 10 pips. So dekat sini dia floating lagi 10 pips. Dia floating lagi 10 pips.
Okay. So, berapa pula jarak 0.05 tu dengan SL? Berapa jarak? Berapa? 20 kan? 20 pips. Betul tak? 20 pips. So sini 20 pips. Jaraknya dengan SL lah 20 pips. So dekat sini sebenarnya korang dapat kurangkan risk korang. Okay, sebab kita tengok kita tengok apa beza dia. Contoh satu tadi 0.1 SL 50 pips. So loss adalah 50 USD. Betul tak? So sekarang ni contoh yang kedua, kita buat apa? Martingale layer. Okay, first entry kita 0.02. Okay, 50 pips. SL 50 pips lah. Sebab jarak 0.02 ni sampai SL 50 pips. So kita akan loss dekat sini berapa? 0.02 kita kena darab dengan 500. So dekat sini 10 USD. Okay, dan kita tengok pula 0.03 jaraknya dengan SL berapa? 30 pips. Okay, tengok jarak 0.03 ni dengan SL adalah 30 pips. So kita akan loss 0.03 kita darab dengan 300. 9 USD. Okay, and then 0.05 pula jaraknya dengan SL berapa? Jaraknya dengan SL 20 pips kan? So 0.05 darablah 200. So 10 USD. So total berapa? Cuba totalkan untuk saya. So 29 USD. Okay, berbanding dengan 50 USD. So mana lagi better? Kita masuk satu lot besar terus ataupun kita pecahkan lot? Mana lagi better? Better pecahkan, kan? So korang faham tak bila macam korang entry kan? Nanti Tok Mat akan bagi signal, okay, korang boleh layer. Sebenarnya macam inilah cara nak layernya. Bukanlah kita masuk 0.1 and then nak layer, kita layer lagi 0.1 and then layer lagi 0.1 sampai kita punya risk tak terjaga. Okay? Martingale layer lebih bagus. Betul? Okay, inilah cara yang bijak lah untuk manage kita punya risk. Ya, betul. Sebab okay. Sebab apa tau? Kita tengok Kenapa martingale layer ni bagus? Contoh. Okay, contoh sini kita sell. Berapa tadi? 0.02. Sini sell 0.03. Sini sell 0.05. Okay. So bila price turun, mana lagi profit lebih besar? Sini kan besar. Dan sini baru sini. So kita punya profit kita lebih besar, loss kita lebih kurang. Okey. Boleh tak faham analogi ni? Dengan martingale layer ni, profit kita lebih besar, loss kita akan kurang. Macam tu juga kalau korang kira TP. Okey. Faham Okey, boleh faham. So inilah cara martingale layer. Ni kita cerita tentang lot 0.1. Kalau 0.0 contoh 0.01 korang tak boleh pecahkan dah. Okey, sebab itulah minimum lot lah untuk berdagang. Contoh sama juga kalau ini contoh sell katakan buy. Saya buat contoh buy.
Saya ambil yang sama juga 0.1. Okey, 0.1. Okey. Contoh buy masuk dekat sini 0.1. And then SL pun 50 pips. SL So kalau hit SL 50 USD loss. Okey, berbanding kalau korang entry sini 0.02, sini 0.03, 0.05. So bila price, sebab saya sekarang ni saya tengah cerita tentang risk. Okey, so kita cerita tentang SL lah. Bila price hit SL pun sini akan kurang lah, sini 20 pips. Sini 30 pips. Sini 50 pips. Okey. Faham tak? So 0.0110 layer. Okey, macam ni. Kenapa saya tak sarankan 0.01 10 layer? Sebab penat nanti korang nak close. Melainkan kalau korang trade pakai PC lah. Pakai PC. Okey. Kalau pakai phone, penat. Tiba-tiba nanti korang tak sempat nak close korang punya profit. And then korang nak set SL korang pun jadi lambat sebab terlalu banyak entry. So 3 layer dah cukup. Okay, 3 layer dah cukup. So saya tak suka layer banyak-banyak. Melainkan kalau korang trade pakai PC, okay, sebab cepat nak close kan. Pakai handphone memang bertabah lah kalau korang nak close satu-satu. Okay. So, okay, so far korang faham tak? Ni kita panggil apa? Ni kita panggil martingales layer. Dekat, ni ada ajar tau dekat dalam, tak silap saya, private education kot ataupun education untuk mat. Nanti korang tengok balik, ada cerita pasal martingale layer. Tapi saya punya explanation ni lebih jelas lah sebab untuk korang faham. Okay. Pips tu betul ke? Betul lah. Pips. Okay. Korang kena belajar balik ni. 10 pips equal to 100 point. Kalau kita nak darab apa? Profit, kita tak darab dengan pips, kita darab dengan point. Kalau 20 pips 200 point. Dekat MT4 ni, kalau korang tengok MT4 ni, okay, dekat MT4 ni kalau tengok sini ke sini 1770 ataupun 1763. Itu adalah 1763 point bersamaan dengan 176 pips. Okey. Kena ingat So kalau kita nak darab, kita tak darab dengan 176 pips, kita darab dengan 1176 point. Okey. So kena faham lah. Untuk newbies kena faham macam mana kita nak kira SL kita. Kalau SL 50 pips, maksudnya 500 point lah. Okey. Contoh kalau dah running profit, kalau Tok Mat cakap close first entry tu, close yang 0.02 ataupun 0.05. Ini baguslah soalan. Saya suka. Contoh first entry korang adalah ni 0.02. Contohnya bila kita layer, okey, perasan tak bila kita layer, then nanti Tok Mat kata korang close dulu first entry, whole layer. Okey, whole layer je. Maksudnya inilah yang first entry ni, yang korang entry awal-awal ni tadi, close dulu. Okey. Close je. Sebab sini kan dah floating, kira floating kan. So bila dah contohnya dia dah profit, dah running profit sini, first layer. First layer pula, first entry.
Okay, contoh price dah jalan. So, yang paling dekat dengan price mana? First entry kan? So, kita close lah dulu. Okay, sebab apa kita kena close? Sebab takut nanti tiba-tiba price reverse. So, dah jadi merah balik. So, close lah dulu. And then, yang ni nak close pun boleh. Yang ni hold lah. Hold. Hold dengan BE. Set break even dekat bawah ni. Okay, point SL tadi. SL yang dekat atas ni. Break even tu maksudnya point SL korang ubah bawah korang punya entry point. Close half tu sama dengan partially close, sama. Okay, contohnya korang masuk. Ini contoh kalau single entry. Kalau single entry 0.1, korang boleh partially close 0.05 ke 0.02 ke, korang boleh close. Okay, cara dia saya tak boleh tunjuk sebab market tak bergerak. So korang tengok YouTube dulu macam mana. Okay, macam mana kita nak partial close kalau kita masuk single entry. Okay TP macam mana? TP korang ikut Tok Mat bagi. Okay, tip saya adalah kita sekarang ni kita trade kan. Kita nak target TP sejauh mungkin. Okay, TP sejauh mungkin. Contoh kalau korang tengok Tok Mat bagi biasa TP 3 lebih 100 pip lah, 100 pip TP 3. Adapun ada yang sampai 200, 300 pip. So korang boleh hold sebenarnya. Contoh korang dah entry. Kita kat sini lah Sini korang sell. TP 1 dekat sini. TP 2 dekat sini. TP 3 dekat sini. Kata korang sell sini. TP 1 sini. Hit TP 1. Then dia patah balik. Mana TP 2? Ni. Hit TP 2. Okay. So yang apa 0.05 tadi tu korang boleh BE je. Okay, BE je yang atas sekali ni. BE je. Hold lah sampai TP 3. Okay. TP letak di entry pertama ke? Okay. Contoh kalau korang ada 3 layer. Okay. Contoh kalau ada 3 layer. Bolehlah layer pertama ataupun entry first buatlah TP1. Okay, second layer, first layer TP2. Boleh juga macam ni, tak ada masalah. Okay, ataupun kalau contohnya single entry. Kalau single entry, korang masuk 0.1 lot. Okay, TP ni tak payah set lagi pun tak apa. Okay, macam saya, saya bagi tahulah macam mana saya trade. Okay, contoh macam saya entry dekat sini katakan. Entry dekat sini. Katakan saya entry. Saya sell dekat sini. SL wajib. Okay, TP tak wajib, tapi SL wajib. Setiap kali kita trade, SL wajib ada. Okay, so contoh TP 1 dekat sini. Dan TP 2. So, korang kalau korang tak nak set TP lagi, korang letak je line. Letak je, tanda je dengan line apa dekat MT4 korang tu. So, bila price hit TP, kalau korang tak nak close lagi pun tak apa. Okay, tapi korang kena set BE lah. Set BE kat sini. Ubah point SL ke bawah ni. Ataupun kalau korang sell 0.1, bila dah hit TP1, korang tak payah letak TP lagi pun tak apa. Dah kena TP1, korang partially close. Partially close, katakan korang nak close 0.05. So sini tinggallah 0.05 lagi untuk ke next TP. Okay, faham tak? So far faham tak? Sebenarnya kalau korang masuk single entry 0.1 pun, kalau korang tak letak TP lagi, dah hit TP, korang dah tanda line tu, korang partially close je. Okay, macam mana nak partially close, korang search YouTube. Okay, sebab saya tak boleh tunjuk.
sebab market tak open. Market open saya boleh tunjuk macam mana nak partially close. Okay. So kalau korang layer, bolehlah first layer TP1, second layer TP2, third layer TP3. Okay. Ataupun korang tahu tak, korang boleh close all. Ini pun satu ilmu yang penting jugalah kalau untuk geng-geng layer ni. Okay. Korang boleh close all. Contohnya korang ada 10 layer, korang boleh close by. Okay, close by all. Contohnya kat sini saya bagi ni tips lah, kalau korang nak belajar lebih korang kena buka YouTube. Sekejap Contoh korang masuk sel, katakan korang layer tau 0.1, tapi korang masuk 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, sampailah 10 kali. Ataupun ni lah total lot korang 0.1. Maksudnya korang kira total lot korang yang korang masuk 0.1 ni, 0.01 ni adalah 0.1. So macam mana nak close all? Korang masuk, korang buy balik 0.1 ni. Dekat buy ni maksudnya korang entry lah, korang tekan entry buy 0.1. Dekat ni korang boleh close multiple close buy. Sini korang boleh close all lah, nanti dia akan close all order 0.01. Dengan syarat korang mesti buy lot yang sama total lot korang. Dekat phone. Betul, ni dekat phone, betul. Ni dekat phone. So kalau korang jenis layer, kalau korang macam kat PC kan kita boleh close satu-satu dengan cepat kan. Ini kalau korang layer banyak-banyak, korang kena tahulah berapa total lot korang masuk. Contohnya korang masuk 2.3 lot. Kan? 2.3 lot. Banyak tu 2.3 lot, takkan nak close satu-satu. So masuklah buy 2.3 dan close all. Okay? Nanti korang search dia kat YouTube. How to close buy on MT4. Okay, close entry, all entry at one time, betul? So faham tak? Dia sebenarnya contoh kalau price tengah rancak kan, tengah bagi junam ke, korang takut price tu spike naik atas boleh? Bolehlah close buy. Okay, faham So kelas kita malam ni sejam je, sejam lebih, sejam suku. Mungkin next class korang nak kita buat weekend ke ataupun korang nak weekdays macam biasa hari Khamis. Okay, kalau weekdays macam biasa saya boleh tunjuk setup tengah berjalan. Okay, macam hari tu ingat tak saya ada tunjuk yang mana zone engulf. Siapa ingat yang saya ada bagi waktu kelas minggu lepas, saya ada bagi satu zone engulf dekat bawah. Tok Mat pun ada post tak silap dalam channel. Dia break zone engulf fail, dia ambil je zone engulf kita tu terus dia pacak. Ingat tak? Ingat tak? Korang marking tak? Siapa yang dapat setup tu? Ingat kan? Kalau korang, nanti korang tengok balik previous kita punya webinar, saya ada tunjuk live. Okay, saya kata kalau break zone, tak ingatlah zone mana. Kalau break, dia akan pacak balik lah. Maksudnya dia akan ambil zone engulf kita. Mana Sekejap. Ni dah. Saya pun dah tak ingat dah kat mana. Itulah. So right, live. Okay. So kalau macam tu next class kita akan buat hari Khamis juga macam biasa. So nanti kita buatlah live trade. Okay. Saya cuba untuk live trade dengan korang. Sambil kita belajar, kita trade sekali supaya kita faham lah. Sebab kefahaman yang kita boleh dapat ni bila kita belajar secara langsung, barulah korang faham. Okay. Tapi apa-apa pun korang kena ingat apa yang saya ajar malam ni. Okay ni, benda ni penting.
Emosi versus technical, benda yang korang perlu elakkan. Dan paling penting korang kena ada ni. Saya nak tengok. Okay, saya nak tengok this week. Okay, esok Isnin. Before start market Isnin ni, korang dah ada dah trading plan korang buat. Okay, janji dengan diri sendiri. Ni bukan untuk saya, untuk korang, bukan untuk Tok Mat juga. Untuk diri sendiri. Kita nak trade, kita nak improve, kita nak berjaya. Kita nak berjaya sama-sama. Kita tak nak lah trade, follow signal semata-mata, tiba-tiba nanti Tok Mat dah tak nak bagi signal dekat korang pun lost. Okay, kita tak nak. So saya buat kelas ni supaya korang faham, korang tahu nak trade, korang tahu manage korang punya loss, korang tahu manage korang punya money management. So supaya korang dapat survive lah dalam industri ni. So industri ni industri yang profesional. Okay. So kita pun be professional. Kita kena ada trading plan, kena ada daily target, weekly target. Okay, bila kita nak withdraw, contohnya korang nak withdraw hari-hari, boleh, tak ada masalah. Macam saya buat daily punya withdrawal. Saya ada beberapa account untuk withdraw daily, untuk withdraw weekly dan monthly punya withdraw. So ikutlah korang, kalau korang nak target setiap habis je malam, mungkin pukul 11 malam, pukul 10 malam, dah cukup target, korang withdraw. Masuklah wallet. Ataupun korang withdraw, masuklah account bank korang. So next day, esoknya start dengan modal awal lah. Okay? Ataupun korang nak simpan sampai hujung minggu baru korang withdraw. So bagi saya, kalau korang tanya nasihat saya, cubalah buat withdraw hari-hari. Sebab bila kita buat withdraw hari-hari, kita akan nampak kita punya balance trading account tu berkurang, so kita tak adalah tamak kita nak masuk lebih. Okay? Ataupun kalau korang tak nak withdraw dekat bank account dulu pun tak apa. Withdraw ke wallet dulu ataupun transfer ke trading account lain macam Ball Prime, dia tak ada wallet. Okay, dia ada trading account. Korang boleh create new trading account, korang transfer dulu duit korang tu, profit korang tu dalam trading account lain dulu. And then buat macam tu dia. Hujung minggu baru korang withdraw. Okay? So buat macam tu. So jangan tinggalkan profit korang tu dalam trading account yang sama untuk korang start next day. Tak nak. Okay, tak nak macam tu. Sebab bila korang dapat balance account yang korang banyak, nanti korang pun akan masuk lot yang besar. Okay. Faham Faham tak? Okay, so saya harap korang dapat something lah malam ni. So malam ni kelas kita santai-santai je. And sekejap saya harap korang dapat something and korang belajar something lah. So ni kena ingat buat benda ni. Martingale layer should be malam ni korang dah tahu dah sebab saya dah ajar. So korang kena apply lah. Tak nak kita trade. So nanti pelik lah kan, bila suruh layer korang pun double capital, sebenarnya tak payah pun. Sebenarnya korang buat Martingale layer. Okay. So bagi mapping untuk esok tak nak lah. Okay, korang nanti Tok Mat bagi signal je kat korang. Okay, so saya nanti next week insyaAllah kita buat kelas weekdays. Waktu tu saya akan live trade dengan korang. Waktu tu saya akan bagi setup. Waktu tengah mengajar, kita tengok setup tu react tak dengan zone kita. Okay, so hopefully apa yang saya ajar korang faham dan dapat apply lah. So kita sama-sama jaya insyaAllah dalam industri ni. And apa yang saya boleh cakap dengan korang, satu je pesanan saya adalah korang stick je dengan satu channel. Janganlah banyak-banyak channel. Okay, sebab saya pun pernah, okay, ni nasihat saya lah. Saya pun pernah macam korang awal-awal trade, saya join bermacam-macam channel. Okay, yang ada bagi buy, bagi sell. So saya follow, last kali loss. Kita tak nak macam tu. Kita stick pada satu and then kita ikut trading plan kita. Manage lah kita punya loss. So kita tahu apa yang kita nak. And then yang penting, macam korang belajar teknik ni, teknik Tok Mat yang Tok Mat ajar. So korang tahulah yang Tok Mat bagi pun based on teknik tu juga. Signal-signal yang Tok Mat bagi pun teknik yang sama. So korang dah ada teknik yang sama, senang. Okay, bila korang follow channel-channel lain, kita tak tahu teknik apa yang diorang guna.
Okay, so mungkin nanti kita tengok analisis kita dengan dia tak sama. Tapi bila korang follow signal Tok Mat ni, korang dapat tahu lah, oh ini aku belajar ni, aku pernah belajar. So kenapa Tok Mat bagi buy, kenapa Tok Mat bagi sell. Okay, so korang pun boleh bandingkan dengan analisis korang. Kalau korang yakin, masuklah. Okay, alright, so itu saja. Kita jumpa next class and all the best untuk minggu ni. And saya nak korang buat tau trading plan and daily target ni. Okay, itu saja. So last sekali saya nak minta korang doakan supaya saya dan family supaya sihat lah and cepat-cepat habis kuarantin ni. Okay, so all the best semua dan jaga diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.